Aku mendatangkan akan segala hukum dan hujah tentang aku. Lalu kau butakan mata kau dalam memandang dalil tentang aku. Kau butakan mata kau dalam memandang kebesaran aku. Kau butakan mata kau dalam memandang pada ayat-ayat aku. Engkau butakan mata kau daripada memandang pada hukum-hukum aku, kata Tuhan. Ya bang, jangan kata lakonan buat pekak dengan hukum ni di atas dunia. Tak, Allah akan keluarkan cerita di akhirat. Jangan kata lakonan atas dunia diambil kat sini. Jangan. Tak gerti baca Quran, pergi rumah orang mati. Pergi rumah orang mati, tak gerti baca Quran. Konon-konon mengajukan mulut, mengamit. Bertahlil pun buat daripada orang baca ayat kursi amanah Rasul kulillahumma, baca duk mengamit. Ya, atas dunia dia boleh wayang dengan menutup kejahilan dia. Tapi di akhirat, memang ya. Di akhirat memang menakutkan bang, cukup menakutkan. Bila kita pandang-pandang dalam suasana, paling ngeri mukaddimah yang saya katakan dulu. Mukaddimah yang Tuhan letakkan dulu. Bila mana masuk saja dalam kubur, maka kubur tu saya ingatkan sekali lagi, dia merupakan tahanan reman Allah Ta'ala. Kubur merupakan tahanan reman Allah. Allah akan tutup manusia dalam bilik yang gelap. Allah akan siasat manusia dalam bilik yang gelap. Allah perintah malaikat balon dalam bilik yang gelap. Allah akan halkan dan malaikat akan pukul hingga terbenam 70 hasta ke bawah. Seperti mana orang yang melakukan jenayah di atas dunia, sebelum dibicarakan di mahkamah, mereka akan ditahan dalam tahanan reman. Begitulah juga hal keadaan dalam agama ini. Sebelum mereka berhadap di mahkamah yaumil masyar, semua orang tidak akan lari berhadap seorang-seorang dalam tahanan reman yang disediakan oleh Allah yang dinamakan alam barzah. Faham bang? Nah, menakutkan, memang menakutkan. Kalau 2-3 malam ni pakcik-pakcik, makcik-makcik, pak mentua tak jadi, mak mentua tak jadi, tidur berwayau lena, bangun pukul 3 tengah malam, tiba-tiba tak ada di antara cahaya Allah bagi tahu peringatan tentang mati. Tengah-tengah malam bangun, tak ada peringatan daripada Allah tentang kubur. Bangun kencing, pergi kencing, tengah kencing pun terlelap. Dah kencing, dah terlelap, bini pula ngejut ke dia. Lama benar abang kencing berdekor-dekor debat ke debu. Kemudian dia pun dia buat muka seposen dia, masuk balik tidur, gulung balik dalam selimut. Kemudian aircon tu disejukkan, kemudian nafsu dia selimut dalam keadaan ditebalkan. Kalau orang tua dalam bentuk macam ini, lalai yang berpanjangan, tidak ada peringatan daripada Allah, wala'iyasubillah, minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Kerana dalam babas kita lalai kepada Allah, tidak ada peringatan daripada Allah. Orang tua-tua macam ini bahaya tuan-tuan. Ya, kadang-kadang Tuhan bagi peringatan senang. Kita dah tua-tua lupa mati, tak fikir mati. Mati pun dia tak takut, yang dia takut mati pucuk je. Mati lain dia tak takut, dia takut mati apa? Mati pucuk. Beli kopi jantan 3 papan, tongkat ali, siap order lori 2 tan lagi. Dia takut lah, dia takut yang itu mati, dia takut yang dia nak mati, dia tak takut. Dikita lalai 2-3 hari, tiba-tiba ada orang kampung ke cakap JKK ke MPKK ke TKK ke apa KK apa Jembalang KK ke. Kalau tiba-tiba dia bagi tahu, dia kata ada pakcik hujung kampung tu mati. Bila ada berita macam ini, satu ketukan bagi kita, satu peringatan bagi kita, satu ibrah bagi kita. Sekurang-kurang ayat yang kita akan dapat bahawa hidup ini memang ada penghujungnya, kematian pasti akan sampai. Itu tanda Tuhan sayang. Kalau Tuhan tak sayang, itu dia kerja dia. Orang bang kat masjid, as-salatu khairum minan naum. Bilal bang tarik naum tu sampai Bilal pun terlelap kat masjid. Tak datang dia dekat masjid. Lepas tu duduk sikit kurang, tunggu matahari terbit, cari motor dia, pergi minum teh. Lepas minum teh, isap rokok kat kedai tu macam dayak, dapat senapang, kedepak. Dan lepas relax, pergi sejak gini, kemudian pergi pasar cari lauk. Ini ke rutin orang 60 tahun yang bakal dituai oleh malaikat Israel. Adakah keyakinan dia boleh menghadapi alam kubur setakat amal yang dibuat setakat hari ini? Adakah di antara ibrah dan pengajaran
yang dah masuk dalam benak dia, membuatkan dalam keadaan dia yakin untuk melangkah ke alam barzah. Dia yakin bahawa kematian itu ialah satu perkara yang baik bagi dia, kerana hal itu memisahkan tembok antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak tu? Kalau tak dia kata lah, tak dia kata makwa kau ada duduk luar negara. Kalau kau nak duduk dan pergi jumpa makwa kau kena penjara dulu 2-3 hari. Lepas tu kena seksa 2-3 hari. Agak-agak kau hadapi benda tu macam mana cara dia? Kau takkan rasa sakit pasal kau berkeinginan nak bertemu dengan kekasih. Engkau takkan rasa sakit pasal kau nak bertemu dengan zat yang kau cinta. Begitulah juga para nabi. Kematian pada dia nampak menyakitkan. Pada hakikat roh mereka merasa bahagia, kerana hidup ini adalah merupakan tembok hal keadaan pertemuan hakiki antara manusia, antara roh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bilal ibn Rabah sekadar berazan kata apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka merataplah Sayyidina Bilal rahimahullah taala radhiyallahu an, lalu dalam keadaan terseduh-seduh nangis dia kerana tak sanggup lagi menghabiskan akan azan. Saat pada ketika dia menghadapi sakratul maut, orang lain semua mengingai kesakitan saat nak mati. Sayyidina Bilal ibn Rabah dalam keadaan tersenyum. Lalu orang bertanya, "Ya Bilal ibn Rabah, apakah yang membuatkan kau berlainan daripada orang lain? Orang nak meninggal dunia dalam keadaan kesakitan dan berkerut pada wajah, sedangkan kau ya Bilal dengan keadaan tersenyum." Apa yang dijawab oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu? Apa kata dia? Apakah yang tidak menggembirakan yang membuatkan aku tersenyum? Kerana sebentar lagi aku akan bertemu dengan Muhammad. Itu ayat dengan syarat ada konteks cinta. Kalau bini mati dulu, kau nak mati rasa takut. Mati ni aku suka, pasal kejap lagi aku jumpa bini aku. Kau nak jumpa apa, dah jadi tengkorak dalam tu, hai. Oi. Dah jadi tengkorak. Oi, kau tak percaya ke jadi tengkorak? Jadi tengkorak bang. Orang yang mati ni kalau tak ada hafaz Quran, orang yang mati ni kalau yang tak faham dengan ilmu makrifat, orang yang mati ni yang tak faham tentang mengenal keadaan diri dia yang sebenar, orang tak tahu di mana asal punca dia, orang macam ni mayat dia rapuh. 3 hari je mata dia dah hampir terkeluar. 5 hari habis mata dia pun terkeluar, habis ulat-ulat kecil keluar daripada rongga. Masuk pada 7 hari perut dia akan meletup. Hal keadaan ulat akan keluar daripada perut dia. Cukup pada 40 hari ulat itu diperintah menghabiskan seluruh daging-daging pada tubuh badan manusia. Cukup pada 100 hari habis tulang belulang dibamah oleh ulat pada ketika itu, melainkan tulang yang kasar-kasarnya sahaja. Ini bukan satu benda yang ambil faham daripada budaya Buddha kuno. Dan saya katakan, saya menyaksikan rencana itu dalam National Geographic. Bagaimana orang tua-tua mewakafkan mayat dia ini tadi untuk budak-budak yang masuk dalam kuliah sains. Bila mana di antara dia mati, mayat dia ni letakkan di tengah padang, letakkan atas meja, semua mayat dia letakkan, dicamkan. Hari pertama apa terjadi pada mayat, hari ketiga apa jadi pada mayat, hari kelima apa terjadi pada mayat. Yang ini pahaman yang Melayu bodoh ni buat untuk kenduri, padahal dia merupakan pahaman yang ada dalam pahaman Buddha kuno. Kau nak buat kenduri pun buat lagi lain. Hari orang tengah sibuk bersedih, laki mati, kau sibuk datang ramai-ramai nak menyebut. Hutang tak selesai lagi. Kalau duit dia ada, hutang puasa, pidiah dulu baru boleh cerita kenduri. Kalau duit dia ada lebih, dah pergi haji belum pergi haji, keluarkan duit badal haji dulu baru pergi kenduri. Kemudian pastikan pula harta yang ada dalam rumah. Kalau anak ni yang mati itu orang muda, meninggalkan anak-anak yatim, mana tak boncit perut lebay hal keadaan makan kenduri pakai duit anak yatim. Ikutlah lagi adat kau tu. Aku tak kata salah, kau nak buat tak ada salah ada dia. Tapi jangan beradat benar lah. Maksudnya tak buat nak buat kenduri tak hari ni, hari malam tadi dia siang tadi dah tanam nak kenduri tak? Saya rasa kita orang di keluarga pun terperanjat dengan kematian ni. Kita tangguhlah dulu. InsyaAllah dah selesai semua esok kita kenduri. Apa masalah kalau cakap macam tu? Sampai orang kata buat teka-teki. Apa orang buat teka-teki? Kata orang teka-teki, engkau kalau tak ada kata tanam ubi, lambat makan 9 bulan boleh dapat. Tanam kangkung 3 minggu boleh dapat makan. Tapi kalau kau tanam orang, malam tu dapat makan.
Apa dia? Kalau kau tanam orang, tanam petang, malam dapat malam kau dapat makan. Mana lebih baik, tanam pokok ke tanam orang? Jangan banget kenduri tak habis-habis. Tak kisahlah dia duit buat kenduri. Sedekah atas nama mayat. Masa orang kampung datang makan pula, bini arwah ni pakai tudung tapi t-shirt pendek, berasap dalam kubur. Pasal dia tak wasiat. Sepatut dia wasiat, lepas aku mati kau jaga maruah kau, jaga aurat kau, jaga salat kau. Bila tak wasiat dekat bini dalam bentuk macam tu, hari kenduri itu anak dara dia, hari mati pun saya dah pernah tengok anak dara pakai seluar ketat, t-shirt gantung, kemudian pakai tudung balut dekat kepala dia. Oi, Melayu, kau tahu tak cara yang kau pakai itu cara orang Yahudi, cara orang Nasrani Mesir pakai? Kau tanya anak-anak yang pergi Mesir, apa beza tudung orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristian dengan orang Islam di Mesir? Dia pakai tudung tapi dia pakai skirt. Dia pakai tudung tapi dia pakai seluar ketat. Dia pakai tudung tapi baju lengan pendek. Ya, hari ini buka. Setakat mana dia nak buka? Allah letakkan di antara satu ayat, yang ayat ni cukup main cantik tapi ganas bunyi dia. Allah Ta'ala mengatakan, hei abdiku, ya abdi, wahai hambaku, kata Tuhan, beribadatlah kamu sekuat-kuat mana, sekadar mana kamu mengharapkan syurga aku, kata Allah. Yang kedua, ayat ni tak sedap. Buatlah maksiat sesuka hati kamu, kadar mana kamu boleh bertahan dengan azab Allah. Ini ahli kursi. Rasa kepala, rambut boleh lama digantung dalam neraka, buka. Kadar mana kau boleh tahan azab Allah. Bila tak ada kata hal kadang dah tahu di antara hal kadang berasuah tu hukum dia haram, makan duit judi itu haram, makan duit saham-saham yang tak menepati Islam itu adalah haram. Makanlah sekadar mana kau boleh tahan bara api neraka yang akan dimasukkan ke dalam perut. Sampai begitulah Allah firman dalam hadis kursi, beramallah kamu sekadar mana kamu memerlukan kepada syurga kau, dan bermaksiatlah kamu sekadar mana kamu bertahan dengan azab aku, kata Tuhan. Kesian tengok bang. Letih bang. Letih kalau hidup ni tak nampak cara. Syukurlah. Ya kak, syukur dapat laki lebay. Dia yang ingatkan kita semayang. Walaupun dulu sama-sama rockers, sama-sama pop ye, dah tua ni dia dapat hidayat, dia bimbing kita. Syukur dapat laki begitu. Kau pun syukur dapat bini begitu. Dulu pesuruh pakai tudung, degil, na'udzubillah, punya liat macam lintah ke bawah liat tu. Suruh pakai tudung, dia pula tengking. Abang pakai tu, abang ingat tak panas? Ya, jawab. Suruh pakai tudung, suruh labuk. Dia menjawab pula. Bila anak berletih, bila anak duduk kat dapur lah kita berletih, bini pun buat kupasan. Begitulah tadi khutbah yang disampaikan oleh apa engkau. Khutbah sesat. Biasa hari Jumaat, ini hari Ahad dia baca. Syukur tiba-tiba hal keadaan si bengkok ni berubah. Perempuan tu dijadikan daripada rusuk, dia bengkok. Tu aku tiap si bengkok. Untung si bengkok ni penghujung dia nak dengar nasihat kau, dia tak akan agama. Kalau kau dapat tengok di antara ada orang yang belum lagi dapat hidayat daripada Allah, umur dah 50 tahun, dah 60 tahun. 60 tahun, rambut perang lagi. Kulit dia tu habis dah macam mana raya dia tegang. Lepas tu dia taruhnya krim, dah macam orang minyak rupa dia. Aku terbalik daripada Manjung highway ni. Aku jumpa perempuan tayar pancit, aku pun berhenti. Aku kalau tengok perempuan tayar pancit, boleh break emergency aku. Kalau lelaki bye-bye. Bila aku pun pergi tolong makcik, saya rasa dia lebih tua daripada saya. Dengan rambut perang dia, dengan yang dah tua kulit dia, kemudian berkerim-kerim, dia punya bersolek macam Pontianak dapat brim dululah. Macam Pontianak dapat sari hidup, macam Dayak dapat selah kepang, gata diconteng. Jadi kita pun kesian orang perempuan, tolonglah salinkan tayar kereta. Dia punya bakau darah. Kau tahu bakau darah? Bila aku dah tolong, dia cakap kat aku apa? Terima kasih pakcik. Aku dia panggil pakcik. Kau dah 60 tahun kau panggil pakcik. Memang kau tak ada hati perut tu kau.
Ia bersolek dah, kadar mana boleh tahan dengan kuku tembaga? Azan bang, azan. Masuk. Bersolek sekadar mana muka boleh digaru dengan kuku tembaga? Buat bagaimana kata Allah Ta'ala, buat amal syad kadar mana kau boleh bertahan dengan azab aku kata Allah. Tinggalkan bab tu bang, tinggalkan. Maka hendaklah bersungguh-sungguh kau buat amal yang soleh, kerja amal yang soleh. Dia kena dua. Sebab tu illal ladzina amanu wa amilus solihat. Hal keadaan mereka yang tidak rugi di akhirat diletakkan 4 syarat. Yang pertama illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, di antara cabang dikatakan hal keadaan ataf daripada perkataan amalu, dari antara amal daripada amanu tadi. Kalau sekadar manusia, yang pertama syarat nak lepas daripada kerugian, yang pertama beriman kemudian melakukan amal soleh. Kalau dia tak beriman dengan Allah, dia buat amal soleh, ada agama lain buat pun kerja amal kerja kebaikan. Orang kafir pun ada gotong royong kebajikan. Orang kafir pun ada gotong royong buat rumah fakir miskin. Orang kafir pun ada gotong royong buat jembatan roboh. Maka membezakan di antara amalan kita naik di sisi Allah, hal keadaan mendapat keberkatan. Syarat yang pertama, minsi ada lesen illal ladzina amanu, beriman dan percaya kepada Allah, bahawa setiap daripada amal soleh dia akan diberikan pada ganjaran. Andainya tidak beriman dia kepada Allah, maka sekalian amal-amal yang dibuat yang lain tidak ada jaminan akan mendapat ganjaran daripada Allah. Ibarat kata orang yang tak semayang pergi hari raya, doakan untuk mak bapak dia, mana mazhab yang kau ikut, hal keadaan bagaimana kau dah rontohkan agama Allah. Orang kalau tak semayang ni lebay, apa amalan yang dibuat semuanya Allah tolak tuan-tuan. Tak payah dia pergi kubur hari raya kalau tak semayang, buat lagi menambahkan kusut lagi hati orang kubur. Anak yang datang tak semayang, anak yang datang tak bercahaya, anak yang datang baca banyak yang salah, anak yang datang bandar baghal bertahun dan sejak daripada dia mati meninggalkan semayang, yakni merontohkan akan agama Allah. Hari-hari dia tak semayang, dia rontohkan agama Allah. Tiba-tiba pagi raya dah buat muka seposen kau berdoa minta ampun untuk bapa aku. Wayang semua tu lebay. Syarat yang pertama amanu, baru cerita wa amilus solihat, baru boleh selesai. Faham Yang kata amanu tu apa dia? Percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya pada rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Habis. Ya, kau percaya kau sembah Allah, tapi kau percaya tak pada Al-Quran? Kau yakin tak Al-Quran itu boleh membawa keadilan sejagat? Kau yakin tak bahawa hukum yang ada dalam Islam itu adalah hukum yang paling adil yang dicipta oleh Allah sendiri, yang hal keadaan diutus, yang dihantar oleh Allah Ta'ala sendiri untuk kehidupan manusia di atas dunia. Sejak daripada bermula kejatuhan Empire Osmaniyah, bermula daripada situ hukum Al-Quran diperkosa, hukum Al-Quran dalam keadaan diperhina. Bahkan ada manusia mengatakan ideologi dia lebih baik daripada Al-Quran. Bersiap sedia dengan jawapan sebelum pertemuan dengan Allah, tuan-tuan. Siapa yang mengatakan ada ideologi yang lebih baik daripada Al-Quran, kita tak payah nak bertengkar-tengkar. Siapkan jawapan sebelum bertemu dengan Allah. Kerana keseluruh daripada kehidupan dunia ini akan dihisap satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bang? Faham? Itu dulu syarat yang beriman. Maka dengan sebab itu rajin. Saya kata jangan nak tunggu atas sejadah. Jangan. Saya kata nak letakkan di antara taubat ini dalam kereta boleh. Duduk sorang-sorang kat beranda tu, kenangkan dosa. Menangis. Jangan tak menangis. Kalau tak ada kata tak menangis tak jadi. Allah mengatakan, ya kamu kata kamu bertaubat, maka Allah minta 2 perkara di antara 2-3 perkara daripada manusia. Di mana pengakuan kamu terhadap dosa-dosa kamu? Di manakah pecahnya hati kamu menyesal, menunjukkan bahawa kamu menyesal melakukan dosa hal keadaan dengan menggunakan nikmat aku dan di bawah pandangan aku, kata Allah. Yang ketiga, di manakah air titisan-titisan air mata yang membuktikan penyesalan manusia? Sekadar dia bercakap, dia berhenti daripada taubat, lalu dalam keadaan tak pernah menyesal dengan sebab
sebab telah melakukan durhaka kepada Tuhan pencipta alam, bahkan dengan sebab daripada maksiat menjadikan matanya buta dan juga hatinya hal keadaan tertutup daripada cita rasa kebesaran Allah, hal keadaan dia tak merasakan apa, seolah-olah apa yang dibuat itu bagaikan satu taubat yang dah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu tuan-tuan, Allah hantar kita atas dunia, dia baginya kita nikmat supaya ingat pada dia. Kita lalai dan bermaksiat dengan nikmat Allah. Punya sayangnya Allah Ta'ala, dia sendiri perintahkan tubu ayuhan nas, bertaubatlah wahai manusia. Dia sendiri hal keadaan menyuruh kita taubat kerana dia sayang, dan kalau boleh dia tak mahu yang mukmin di kalangan umat Nabi Muhammad hal keadaan pergi kepada haluan kiri, yakni neraka. Seluruh perintah Allah, seluruh tegahan Allah adalah Allah menghalau manusia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda sayang Allah. Azan. Allahu Akbar. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. Maka hendaklah bersungguh-sungguh kau membuat akan amal yang soleh. Bukti di antara hal keadaan jalan taubat itu diterima seperti mana ditanya kepada Rabi'atul Adawiyah. Orang bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, apakah petanda-petanda di antara taubat itu diterima oleh Allah Ta'ala? Maka berkatalah Rabi'atul Adawiyah kepada Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala anhu. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Pertanda taubat itu dalam keadaan diterima, yang pertama berkekalan taubat itu. Selagi dalam keadaan tak rasa, kau takkan rasa puas pada taubat. Sentiasa dalam keadaan kau bertaubat. Selagi kau tak mati, keinginan kau bertaubat tu makin lama makin kuat. Pertanda taubat kau diterima. Yang kedua, mulazamah dalam majlis ilmu. Rajin dalam hadir dalam majlis ilmu. Pergi majlis ilmu untuk kemaskinikan di antara kepahaman supaya berhadap kepada Allah. Tujuan daripada ilmu ini supaya melangkah perjalanan zahir dan roh manusia dan berurusan dengan Allah dengan keyakinan berlandaskan pada ilmu yang dia belajar. Tapi kalau tak ada ilmu, dah tiba-tiba dalam keadaan beraban. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, bukan tak ada sahabat-sahabat saya yang sampai dah umur 55, dah 5 tahun, pencen 60 tahun, nak jumpa ke emergency. Dia tanya apa tahu soalan dia. Dia kata, Ustaz, minta tolong Ustaz, saya rasa saya nak bertaubat, apa saya nak mula dulu Ustaz? 60 tahun keluarkan soalan dia. Syukur Allah bukakan lagi jalan untuk dia. Allah bukakan lagi jalan untuk dia. Kalau Nabi Adam bertaubat 200 tahun, Nabi Adam bertaubat 200 tahun. Untung, hei kamu anak cucuku daripada kalangan umat Nabi Muhammad,
kamu dalam keadaan aku buat melakukan satu pelanggaran daripada perintah Allah, aku diusir daripada syurga. Kamu buatlah di antara maksiat macam mana banyak pun umat Muhammad, kalau dia bertaubat penghujung dia akan masuk syurga. Ingatlah bahawa hei anak cucuku, kata Adam, kamu hal keadaan aku melakukan kesilapan dengan Allah, hal keadaan Allah letakkan, hal keadaan Allah tanggalkan pakaian aku. Bagi kamu umat Nabi Muhammad, berapa banyak pun kamu melakukan maksiat, pakaian kamu tidak ditanggalkan oleh Allah. Ingatlah hei anak cucu aku, kata Adam, bahawa sesungguhnya ketika aku melanggar perintah Allah, aku dipisahkan antara aku dan isteriku. Bahkan bila mana ada umat Nabi Muhammad, bila mana mereka melakukan maksiat, mereka tidak terpisah di antara anak dan isteri. Maka nak bagi tahu, kata-kata ni cerita Nabi Adam AS. Yang paling kita takut apabila manusia nak tahu yang dia ni siapa dia pada pandangan Allah. Kalau siapa yang nak tahu dia ni siapa dia dalam pandangan Allah, bila mana dia tergelincir daripada Allah lalu mendapat tarikan daripada Allah, apabila dia melakukan maksiat pada Allah, dahak pada Allah, dia akan dapat peringatan daripada Allah. Apabila dia melakukan di antara sesuatu peradaban melanggar adab dengan Tuhan, dia akan mendapat teguran daripada Allah Ta'ala. Cash Allah bayar di atas tunai. Jangan sampai berlaku seperti mana hal keadaan dialog Rasulullah dengan Nabi Musa, yang Nabi Musa di antara bala yang didatangkan kepada kaum dia adalah secara tunai, tapi umat Nabi Muhammad dipertangguhkan hingga kepada hari akhirat. Orang tanya mana lebih baik, biar dibalas dia di atas dunia daripada azab dunia, hal keadaan daripada menghadapi azab akhirat yang lebih dahsyat. Tuan-tuan, ya, 5 hari tak berzikir, tak ada peringatan daripada Allah. 5 hari tak baca Quran, tak ada peringatan daripada Allah. 5 hari dah banyak tinggalkan sembahyang tahajud, tak ada peringatan daripada Allah. 5 hari dalam keadaan dah tak berselawat pada Rasulullah, tak ada peringatan. Kalau andainya hati itu di bawah genggaman Allah, di bawah tarikan Tuhan, di bawah pimpinan Allah, di bawah jazbatul rahmaniyah, nescaya hal keadaan lalai kita akan ditarik balik, hal keadaan kegagalan, hal keadaan terkeluar kita dinaikkan balik di atas landasan. Ini cara Tuhan tolong manusia. Tapi kalau di hal keadaan tak berzikir, dia keadaan lalai sampai dah berapa hari-hari, tak ada juga peringatan, tiba-tiba lalai lagi, tak ada juga peringatan, bahkan lebih dahsyat Allah tambahkan lagi nikmat, lagi dia bertambah lalai. Yang ini cepat-cepat patah balik, ketaubat balik. Kerana lalai dah begitu lama, tidak ada peringatan daripada Allah. Faham bang? Kena faham betul-betul. Yang dekat kelab malam, yang dekat dangdut tu dah betul dia buat kerja dia. Dah betul dia buat kerja dia. Kita yang tak betul buat kerja kita. Dia duduk kat tempat maksiat, dia hayati maksiat. Kita duduk dalam rumah Allah, kita tak hayati Allah. Kita duduk dalam rumah ibadat, hati kita tak beribadat. Kita duduk dalam rumah Allah, hati kita jauh daripada Allah. Nampak beza antara dua tu. Maka kerjakan amal yang soleh. Bila tak ada kerja, bila ada duit, belikan sikit makanan, hantar pada anak yatim. Ya Allah, aku bersedekah pada anak yatim, ya Allah, dengan niat, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, pimpinlah aku, ya Allah, bantulah aku seperti mana orang-orang yang pimpin engkau pimpin, ya Allah, bantu hal keadaan, pimpinlah aku, ya Allah, seperti mana orang yang pimpin, tolonglah aku, ya Allah, dengan kebelakan sedekah tadi, ya Allah, tambahkanlah aku keyakinan dalam tauhid aku kepada engkau, ya Allah. Itu ambil sedekah, bantu dalam perjalanan amal kita. Okey bang, jangan niat masuk sedekah minat sedekah. Apa yang kurang tampal dengan sedekah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku cukup lemah, ya Allah, ada berapa hari aku tak ada kekuatan melakukan solat malam, ya Allah, apa silapan aku, ya Allah, maka aku minta ampun dengan kau, ya Allah. Masuk masjid, masuk duit ke masjid ke, kasih anak yatim ke, ya Allah, ya Tuhanku, pahala sedekah yang kalau andainya ada, andainya keikhlasan aku, ya Allah, pahala sedekah tadi, ya Allah, kau jadikanlah suntikan bagi semangat aku untuk terus beramal sehingga hayat-hayat aku, ya Allah. Sedekah, bantuan dengan sedekah supaya Allah mendorong amal yang lebih kuat. Bukan pergi ke masjid gedepak belepuk, belepuk. Mesti amal tu sertakan dengan niat. Kalau ada anak sakit, masukkan duit, ya Allah, ya Tuhan, anak aku sakit, ya Allah, moga dengan keikhlasan aku ini, ya Allah, maka angkatlah penyakit daripada anak aku, ya Allah. Begitu dia cara. Gunakan sedekah tu lebih baik daripada hal keadaan dia cara-cara yang lain. Maka tinggalkan hal keadaan diharap di antara amal kau telah diterima oleh Allah Ta'ala. Orang tambayang ni tuan, semayang ni tuan-tuan, dia bermula dengan sifat takut, dia akan sudahi
dengan sifat takut. Orang yang nak sembahyang, dia mula rasa dengan takut, dia akan tutup dia dengan takut. Apa maksud perkataan saya? Bila dia nak sembahyang, ya Allah, Allah datangkan azan, dia dengar suara Allah, suara azan tak masuk ke telinga dia. Kemudian dalam suara azan tadi, Allah balutkan di antara nur-nur lambaian ke dalam hati dia untuk dia pergi sembahyang ke masjid. Tiba-tiba dia pergi ke masjid. Ya Allah, ya Tuhan kau, kenapa hari ini aku dipilih untuk ke masjid? Kenapa hari ini dipilih untuk beribadat pada tempat yang mulia ni, ya Allah? Bila dia rasakan dalam keadaan dia banyak salah dan banyak silap pada Allah, dan apatah lagi kalau dia mengenal Allah, bahawa bila dia masuk ke dalam masjid dan nak berhadap dalam sembahyang, dia bakal menghadapkan hati dan rohnya kepada Zat yang Maha Agung, maka dia gemetar jiwa dia nak berhadap dengan keagungan Allah. Lepas sembahyang, maka Rasulullah mengatakan, rasakan sifat takut. Apakah yang membuatkan kita takut lepas sembahyang? Adakah sembahyang kita diterima oleh Allah Ta'ala? Tak pernah rasa cemas ke? Adakah sembahyang yang kita sangka selama ini satu ibadat dan persembahan kita kepada Allah, tapi bila ditilik oleh Allah Ta'ala akan hati kita, tidak ada sembahyang yang kita lakukan melainkan datang sembahyang dengan hati yang lalai. Tidak ada sembahyang yang kita lakukan kita berpura-pura mulut memuji akan nama Allah, sedangkan hati kita berpaling daripada berhadap Allah. Sampai bila kita nak faham, ada kadanya bila manusia tidak dapat tertumpu di dalam hubungan dengan Allah, setiap ibadat dia membibitkan biadab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganti dengan sendiwara. Yang tak mengaji kena mengaji, yang tak faham Tuhan kena faham Tuhan. Kalau kau tanya pada aku, Ustaz, saya tengah sembahyang, macam mana cara saya nak buat pekahaman? Saya jawab senang saja. Engkau sembah Allah di atas yakin kau dengan Tuhan. Kadar mana yang kau faham tentang Tuhan? Faham? Itu je pun. Kalau kau tak mengaji, parahlah. Tuhan nak main agak-agak tak ada dah, bang. Pak Haji tu pergi umrah dah 5-6 kali dah. Ambil gambar dengan unta dah 7 album dah. Minum air zam-zam sampai 5-6 kali kembung. Pergi balik menangis dekat Kaabah. Cium Hajarul Aswad, tonyo muka dia sampai kepala terselit. Arab tarik keluar kan. Balik daripada umrah, kahwinkan anak, adakan bersanding buka aurat, ikut adat istiadat yang bercanggah dengan agama, ada muzik-muzik yang diharamkan, ada percampuran antara laki-laki dan perempuan, makan dalam keadaan kemah yang bercampuran. Orang tanya, macam mana ni Ustaz? Dia ni pergi umrah dah 5-6 kali, haji dah 7-8 kali, hal keadaan sampai unta pun naik menyampah tengok muka dia, tapi dibuat lagi banyak macam ni. Jangan cerita halal haram dalam kitab ini, semua dah maklum. Halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal tu terang, yang haram yang terang, haram tu terang. Yang nak bagi tahu 20 ke 30 ke ditelan ke Kaabah ke, apa yang dibuat dalam majlis dia, sekadar itu yang dia faham tentang Tuhan dia. Faham? Macam itu yang dia faham tentang Tuhan dia. Dia rasa Tuhan dia boleh dipermain-mainkan. Dia nak suruh anak dia bersanding buka aurat, bersolek macam puntianak dapat brin. Kadang dia nak buat muzik terpekau. Konon-konon dia dah pergi umrah 5-6 kali, dia dah kebal dengan Tuhan, dah jadi orang kanan, dah jadi kekasih, hal keadaan Allah tak akan murka kepada dia. Ini kepahaman yang ada kepada dia. Atau seandainya dia tak faham dalam bentuk demikian, dia melakukan satu perkara yang mempersendakan Tuhan pencipta sekalian alam, tuan-tuan. Kat Kaabah menangis engkau, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila balik tiba-tiba engkau durhaka balik kepada Allah. Macam mana yang dipaham Tuhan? Contohlah ni, mabuk kepala, mabuk. Apa tak mabuk kepala? Ikut kepala dia. Bila ada kematian, sibuk yang perempuan nak pergi kubur. Apa masalah kau nak pergi kubur? Kau sayang lelaki, nak masuk sekali. Tak ke menyusahkan orang perempuan pergi kubur saat orang lelaki-lelaki ramai? Ada keberkatan ke? Tak mana adanya keberkatan. Orang perempuan pergi kubur ni, dia sibuk nak tengok. Kalau pasal tengok orang perempuan, kalau pergi rumah orang kahwin, kau tengok orang nikah, berderet-deret kat tingkap naku tu, nak tengok orang nikah. Kadang-kadang bila imam dah mula nikah, nak sebut nikah, dia ulur kepada di celah tingkap naku tu. Dah habis nikah, kepala tak boleh keluar, nak kena keluar ke dia pula lagi. Pasal menengok tu.
Maka buat di antara amal yang soleh, susul pada yang lain. Yang lain susul pada yang lain. Apa amal kebajikan yang kau boleh buat? Datang, anda tua-tua ni, datang wakafkan diri dekat masjid. Pergi sebis tandas-tandas, cari sampah-sampah, pungut teh cecak. Buat amal kebajikan. Nak duduk berzikir kan macam-macam cekedak jawapan. Saya tak boleh duduk lama dah ustaz, lutut ni karang gaut. Datang, padang, awal apa kotor-kotor dekat masjid. Khidmat untuk agama Allah Ta'ala. Khidmat untuk agama Allah Ta'ala. Duduk. Kena suruh semayang kan banyak cekedak. Sakit pinggang lah. Pinggang bengkak sebelah dah. Darah tinggi lah kau. Kalau saya sujud lama-lama ustaz, tiba-tiba berpusing. Saya tengok tiang dah ada 1000 dah ustaz. Jadi begini. Buat amal kebajikan. Susul. Klik. Cari. Amat. Buat itu. Pagi-pagi sedekah, beli makanan-makanan, sedekah pada anak yatim, sedekah pada orang fakir miskin. Mana orang anak sekolah banyak-banyak tu susah mak bapak dia nak buat sarapan, hantarkan cepat-cepat sarapan pagi untuk anak-anak orang pergi sekolah. Buatlah fastabiqul khairat, kebajikan ni bukan kata nanti dah dulu. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu pada mengingati Allah. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam keadaan buat kebajikan. Ayat dalam surah buat kebajikan dan taubat. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kamu dalam mengharapkan keampunan, menuntut keampunan daripada Allah, daripada Tuhan kamu. Kena buat cara macam tu bang. Kalau tidak tak boleh. Jadi jangan kau cerita makam ini, jangan cerita kedudukan ni. Jangan cerita siapa guru kau, jangan cerita di mana kedudukan makam kau. Cerita persoalan yang pertama sekarang, sebelum aku mati, adakah aku pernah sesalkan dosa yang aku buat? Sebelum aku mati, adakah di antara aku hal keadaan taubat aku diterima oleh Allah? Sebelum aku mati, adakah di antara aku ada keyakinan untuk bertemu dengan Allah? Jawab soalan ini. Susul amal siang malam pagi petang, hal keadaan supaya mendapat perhatian. Moga-moga walaupun di antara amal itu sedikit, tapi menepati bagi redha Allah. Wallahu subhanallah. Amal yang sedikit tetapi menepati rahmat, menepati bagi redha Tuhan. Tak banyak amal dia, cuma dikorbankan kasut dia, cedok air dalam perigi, kasih pada anjing yang minum. Bila apa yang dikatakan mendapat perhatian daripada Allah, bila dia fikir-fikir seekor anjing payah nak ambil air, lalu dalam keadaan suasana kehausan, timbul sifat kasihan dalam bahasa Arab ini rahmat. Timbul sifat rahmat dalam hati dia bila mana dia menggunakan hal dengan kasihan belas dia itu tadi, lalu dia memberi makanan pada ketika itu. Ketika dia merahmati bagi anjing itu tadi, Allah merahmati dia melalui lisan Muhammad bahawa perempuan itu adalah penghuni syurga, tuan-tuan. Faham? Jangan aku cakap macam ini, besok kau tak semayang, beli KFC kasih anjing. Pelacur tu kasih air je, aku kasih KFC, lagi masuk syurga. Dia bukan begitu. Detik-detik cerita ni bang, saya ambil 5 minit. Dengan Tuhan ni bang, dia tak cerita amal tu bang, dia cerita hati orang yang membuat. Abang berdoa lah hari-hari lepas sembahyang, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Sembahyang biasa, ya Allah ya Tuhanku, tambahkan aku rezeki ya Allah. Bini tolong amin ke belakang, amin ya Allah. Tambahkan aku nikmat ya Allah, amin ya Allah. Tambahkan aku rezeki ya Allah, amin ya Allah. Tambahkan aku bini ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bini baca la haula wala. Dia tak ada kena. Itu doa boleh pakai ke? Dengan hati yang tak berpaut kepada Allah, yang tidak menunjukkan iktirar seolah-olah perlu pada ketika itu, tidak ada tempat pautan melainkan Allah. Agak-agak mana yang lebih baik hati yang dipandang oleh Allah? Mereka yang berada dalam ICU, mereka dalam keadaan kenazakan, mereka yang sakit dalam ICU, walaupun dia tak boleh nak mengangkat tangan, betapa kuat pautan dia kepada Allah Ta'ala. Bahal keadaan berbanding 70 kali pun kau berdoa, tak sama sekali orang ICU berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Tuhan tengok kadar mana hati kau berpaut dan bergantung kepada Allah, bukan doa yang kau baca. Faham? Kena faham bang. Dia macamnya lah bang. Jangan lah. Ni contoh lah, contoh. Bila tak ada kata dia ni, katakan dia di kaki zina. Bila dia kaki zina satu malam tu, dia berzina, dia dapat kena tangkap. Dia belasah di orang kampung.
kemudian masuk di dalam penjara, nak masuk dalam penjara, konon-konon dia akan kena 10 tahun 10 sebatan. Bila dikenangkan apa yang dia laku, dia pun melaung seorang-seorang hari masuk penjara tu. Astagfirullahaladzim, macam mana aku boleh buat ya, astagfirullahaladzim. Dia punya astagfirullahaladzim tu tak sama dengan orang lain punya astagfirullah berpuluh-puluh hari, bertahun-tahun, tuan-tuan. Kerana istighfar dia menyesal betul dengan apa yang dilakukan. Dengan kita yang lafazkan istighfar, hati elak, kosong, tak ada apa-apa pautan kepada Allah. Okey tak? Itu yang kita nak, bukan dari apa. Kalau kata engkau puji Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta sekalian alam yang maha pemurah lagi manusia yang menguasai pada hari agama. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah dan kami minta pertolongan, tunjukkanlah kami. Yang ini kau baca, yang Tuhan nak tunggu yang dalam hati. Dia macam inilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jalan, tiba-tiba perut tuan-tuan ni memulas-mulas. Berpusing, perut sakit nak buang air. Oh sakit. Sampai nafas pun dah bau najis. Bila bersin dah keluar ke hidung. Contoh lah. Memang mengembangkan tekak, tapi nak letakkan poin tu biar dia tepat. Bila tak ada rasa macam tu. Tiba-tiba dalam keadaan macam tu, masuk tinggal ada satu tempat, ada satu tandas. Tiba-tiba dekat tandas tu pula, tiba-tiba ada orang pula duduk dalam tu. Dia buang air, siap menyanyi pula lagi dalam tu. Siap isap rokok lagi dalam tu. Menyirap tak darah kau? Bukan sirap lagi, sasi darah kau. Rasa kau nak tarik buat keluar, umpan keluar. Tiba-tiba orang tu keluar, kau masuk. Engkau dapat lepaskan pada ketika itu apa yang kau derita selama ini. Kau keluar daripada jamban perkataan alhamdulillahillazi azhabatu, betul. Terima segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kekotoran. Macam itu dia pakai dia bang. Faham? Yang tua-tua ni kadang-kadang jenis tak kenang budi. Termasuk akulah, aku pun dah tua. Kita tak kenang budi. Kau ingat tak dulu kau jalan kaki, tiba-tiba dapat duit, Jepun suruh manjat kelapa, kau dapat duit. Tiba-tiba kau dapat beli basikal. Bila kau naik basikal tu macam mana rasa lega kau? Itulah pujian yang akan terhembur. Bila engkau pula naik basikal, orang lain semua dah tiba tempat joget lambak, engkau dah naik motor, engkau belum lagi. Orang dah nak habis joget lambak, engkau baru sampai. Tiba-tiba engkau dapat motor, macam mana engkau perah je laju dia pergi, tak rasa penat lagi, tak mencungap lagi, tak semput lagi, tak kena kejar anjing lagi. Pada ketika itu, bila hari pertama engkau naik motor tu, macam mana engkau lapangkan dada engkau berhal keadaan memuji Tuhan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Faham situasi yang Tuhan tunjuk pada kedudukan hati manusia. Bila hal keadaan dijadikan adat istiadat, dah tak ada fungsi lagi pujian itu, dan tak ada fungsi lagi sekadar doa. Faham tak? Bila naik motor kadang-kadang tengah-tengah malam, ya Allah hujan lebat, bom 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 bom, sejuk ya Allah, hai ya Allah, hai. Dah tu pula lalu kawasan kubur, mula-mula kubur Cina, lepas tu kubur India, lepas tu kubur Melayu, lepas tu kubur Kristian. Nak kencing takut hujan-hujan, dalam seluar juga dia lepas gitu. Tiba-tiba dah keadaan dia, bila rasa-rasa dan teruk dia pada malam tu, tiba-tiba besok pagi tu hal keadaan anak dihadiahkan satu kereta. Bagaimana dia pandangkan keadaan semalam punya cerita, tiba-tiba dia dapat kereta pada ketika itu. Bagaimana patut dia mengatakan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Rupa kereta yang anak dia beli pun masuk juga hujan, kereta tolak. Maksudnya kereta biasa. Dulu kena hujan, tapi tiba-tiba dah selamat daripada hujan. Pandanglah yang terdahulu. Ya Allah, Maha Suci Tuhan yang telah permudahkan bagi aku. Macam tu dia bang. Kau fikir kau bujang-bujang dulu nak gosok seluar, nak pergi interview nak gosok seluar, gosok seluar, kadang-kadang salah gosok, sampai sayat dia ada 5-6 kat kaki tu. Berapa? Sayat dia sampai 5-6 kat kaki. Tiba-tiba Allah hantar mak andih dekat kau. Bila kau tengok seluar kau dah gosok cantik, sayat dia, puji dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan urusan kau melalui dia hantar seorang perempuan. Macam itulah. Dulu kau kena basuhkan baju. Orang lelaki ni bagus dia kalau basuhkan baju jarang hari-hari, 5 hari sekali. Pasal tu pun tak tahan, baju dah gendam 5 hari. Dah bau tak tentu hara, bau dia basuh.
Bila datang seorang isteri, ya Allah syukur kau kasihkan aku seorang isteri, ya Allah, yang menyelesaikan pakaian aku, menjahit pakaian aku, yang menyiapkan sarapan aku, begini. Syukur. Bila kita rajin syukur dapat isteri, nanti Allah akan tambah. Okey. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambah. Jadi orang tanya, ustaz macam mana cara nak kahwin dua? Nampak bini, bersyukur kepada Allah, nanti Allah tambah bini lagi. Okey, tulis. Tak ada kak bergurau. Kau mula dah tarik muka, bau sikit kena kat kau. Jadi itu habis matikan ayat itu tadi. Hal keadaan pada tiap-tiap waktu kepada Allah sentiasa pada tiap-tiap waktu. Hal keadaan 24 jam. Bila terkenang-kenang, ya Allah dulu aku susah naik motor, kau kasih aku kereta, tapi syukur aku belum naik lagi kat kau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Oh, tu. Yang paling sedih sekali, ya Allah, ya Tuhanku, engkau pilih aku, ya Allah, pergi ke masjid. Engkau pilih aku untuk pergi ke surau. Engkau pilih aku pergi untuk majlis kuliah, ya Allah. Tapi ya Allah, kenderaan yang ada pada aku ambil nikmat ini, aku beli kenderaan, ya Allah, aku tidak sabar mengumpulkan duit. Lalu aku berhutang dengan bank yang ada riba. Dia pergi semayang pakai hal keadaan beli kereta dengan hutang cara riba untuk pergi ke masjid hal keadaan beribadat kepada Allah. Ini lebay katun akhir zaman. Lebay apa? Lebay kartun naik zaman. Dia beli kereta, dia orang berlandaskan sistem riba, kemudian pergi pula buat semayang pula tu, konon-konon tutup kes lah, buat pergi semayang, tak ada apa, tak kisah dan sebagainya. Kalau pertikaikan satu-satu ni sekarang, tak habis cerita sampai 2-3 malam. Bang, oi, yang kau pergi masjid, datang masjid kasut buat cantik-cantik. Bila dah pakai kasut cantik-cantik, tiba-tiba tengah-tengah belajar, kau rasa nak terkencing. Bila kau nak rasa terkencing, kau takut kasut kau basah, kau sapu selipar orang. Kau ingat tak ada cerita ke akhirat tu? Seorang wali dijemput dia untuk kenduri sebelah, kenduri. Bila lepas kenduri, dia makan lemak-lemak daging, lalu dia basuh tangan dia ambil tanah jiran sebelah tu, dia gosok je, buang minyak. Bila malam dalam keadaan dia bermunajat, dia tak merasakan lagi lazat dengan Tuhan. Beberapa malam dia rasa dia terhijab dengan Allah. Sehingga dalam keadaan satu malam dia beramal, tiba-tiba dalam keadaan dia tertidur, tiba-tiba suara mengatakan, tahukah kamu kenapa di antara amal ini dalam keadaan tersekat, doa ini tersekat? Kerana kamu mengambil tanah orang itu tadi, mencuci tangan tanpa izin daripada Tuhan Ta'ala. Faham tak? Halus hidup atas dunia ni, bukan rambang yang bukan macam mana yang kita nampak. Dan hal keadaan masa kiranya menghilangkan, Allah Ta'ala akan hitam hati engkau itu, kerana orang yang taubat daripada dosanya, hal keadaan dengan syarat seperti orang yang tiada dosa. Berhenti situ. Kaman la zamba lahu, orang yang bertaubat seperti mana tidak ada dosa baginya. Taubat sebelum di antara barang yang ditutup. Pintu taubat tertutup, hal keadaan bukan kata mati. Ghargara ni bukan ambil bahasa Arab, yang ambil daripada kalimah bunyi dia. Kahak tu bunyi gar. Maka Arab ambil perkataan tu ghargara. Astagfirullahalazim, tubtu al'an, aku bertaubat sekarang ya Allah. Tak pakai. Itu dalil nas minggu lepas. Aku sedekah seluruh daripada harta aku wakaf. Tak pakai. Isyarat tak terima. Masa nak mati, mak kau aku wakafkan seluruh harta aku kat Masjid Bacang, Masjid Putih. Dia pun mati, tiba-tiba ada pula Bilal dengar. Dia maksiat sebelum mati itu hari tu, harta dia semua serahkan masjid. Maka syarat tak pakai, ambil 1/3 je. 2/3 kasih pada ahli keluarga dia balik. Tak pakai lagi dah, faham? Fa saddaqa wa akum minas salihin. Kalau saat anak mati itu dia akan kata, aku akan bersedekah ya Allah, wa akum minas salihin, aku akan jadi orang yang soleh. Dalam surah Sajadah semalam dia kata, inna muqinun ya Allah, balikkan aku atas dunia. Sekarang inna muqinun, aku orang-orang yang yakin. Dah terlambat, dah tertinggal bas. Jadi jangan tunjuk sombong. Lepas angkat air semayang, ajuk perbuatan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Muhammad pemegang kunci syurga. Muhammad di antara perasmi syurga. Dia berdoa apa kata? Ya Allah, jadikan aku kepada orang yang gemar pada taubat. Jangan tinggalkan doa tu. Jangan tinggalkan doa tu, bawa juga dalam semayang. Wallahu alam. Ya Nabi salamu alaika ya Rasul. وعليك يا حبيب السلام صلوات الله أشرف
أشرق البدر فاختفت منه البدر أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مش يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا إمام القبلتين يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرر ما رأينا العيسى هنان إليك والغمامان والملا صلوا عليك علم سر مستجيب دعواتي حمدا جميعا وصلاة الله على أحمد رير صدور أحمد صاحب الوجه المنير يا نبي يا رسول يا حبيب سلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف ورد العنه ورفعه وبعث المقام المحمود الازواج انك لا تخلف الميعاد بحرمه هذا النبي الكريم واله واصحابه السالكين على نجه القويم اجعلنا من خيار امته واسنا بذل حرمته واحشرنا غدا تحت لوائه واجعلنا من المتمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد اللهم سلم امه محمد اللهم اغفر أمة محمد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.